kembali lagi dalam channel Cikgu Ana. So hari ni kita nak sambung lagi dalam tajuk nisbah trigonometri di bawah subtopik sinus, cosinus dan tangent bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Okey, so hari ni kita nak masuk part yang seterusnya di mana kita nak menukarkan sesuatu darjah itu, sesuatu degree kepada unit darjah dan minit ataupun daripada darjah dan minit kepada unit darjah. Okey, senang je. Untuk pengetahuan kamu, dalam kalkulator kita boleh tukar, tetapi kadang-kadang kita memerlukan jalan kerja untuk kita nak dapat markah kan. Jadi kita akan cuba dulu cara manual, kemudian kamu mesti boleh guna kalkulator di mana kamu boleh double check jawapan kamu betul ataupun tidak. Okey, so sekarang dia nak kita tukarkan 30.2 darjah ni kepada unit darjah dan minit. So darjah dan minit kita akan tulis sebagai contoh, kata cikgu tulis A darjah, B minit. Kita kena tulis dia macam tu. Ini apabila kita nak tukar kepada darjah dan minit. Okey, so macam mana saya nak tukar cikgu? Okey, senang je macam ni. Kalau kita nak tukar dia, pertama sekali kita kena ambil 30.2 darjah ni, kita kena pecahkan dia. Kita pecahkan dia kepada dia ni, sebenarnya kalau kita pecahkan dia, dia adalah 30 darjah dan kita ambil 0.2. Kenapa? Sebab kalau kamu ambil 30, kamu tambah dengan 0.2, kan kamu akan dapat 30.2. Jadi, kita pecahkan dia kepada 30 darjah tambah 0.2 darjah. Okey, so 30 darjah ni kita tak perlu tukarkan. So kita maintain saja. Yang kita kena tukarkan adalah 0.2 darjah ni. So 0.2 darjah ni kita kena tukarkan kepada minit. So nak tukar pada minit macam mana? Okey, darjah kalau kita nak tukar pada minit, kita just perlu darabkan dengan 60. So kat sini kita just ambil 30 darjah tambah dengan 0.2 darab dengan 60 minit. Okey, darab dengan 60 minit. Automatik dia akan jadi unit minit. So 30 darjah tambah dengan berapa minit. So ambil kalkulator, kamu boleh darab 0.2 darab dengan 60. So kita dapat 12 minit. Okey, so kat sini kita dapat 12 minit. So cara kita nak tulis dia adalah 30 darjah 12 minit. So itu cara bagaimana kita nak menukarkan kepada darjah dan minit. Okey, masa kita nak double check, kita boleh je double check menggunakan kalkulator kita, di mana kamu just masukkan 30.2. Okey, masa kamu nak tukar, kamu tekan ni simbol yang bulat koma-koma ni, ini akan menukarkan dia. So nampak kita dapat 30 darjah 12 minit. Yang ini abaikan sebab ini adalah second. Okey, kita just nak yang ini je, 30 darjah 12 minit. Okey, jadi kamu boleh double check. Kenapa? Kadang-kadang dalam PT3 ni dia nak bagi markah kita macam ni, satu markah, dan jawapan satu markah. So jawapan tu kita boleh double check guna kalkulator. Yang penting kita ada jalan kerja. Jangan ada jawapan tapi tak ada jalan kerja, tak guna. Kita tak akan dapat satu markah pun. Okey guys, so kita terus tukar pergi kepada soalan B. So dia nak kita tukarkan nilai sudut 40 darjah 30 minit kepada unit darjah. Okey, so kalau unit darjah, apa kita kena buat ialah kita just perlu tulis dulu 43 darjah 30 minit. Kemudian dia akan bersamaan dengan 43 darjah tambah dengan 30 minit. Jadi yang kita nak tukar tu 30 minit saja. Okey, yang kita nak tukar tu just untuk 30 minit. Tadi kalau darjah, okey, dia macam ni. Darjah kita nak tukar kepada minit, kita akan darab 60. Betul tak? 60 minit. Kemudian kalau minit kita nak tukar pada darjah, kita terbalikkan saja. Bahagi 60. So di sini kita just ambil 43 darjah, tak perlu tukar, tambah dengan 30 bahagi dengan 60 minit. Okey, so dia akan tukar kepada darjah. So 43 darjah. Okey, ambil 30 bahagi dengan 60. So kita dapat 0.5 tambah dengan 0.5 darjah. So bila kita tambah, kita akan dapat 43.5 darjah. Okey, so siaplah jawapan kita. Ingat kita mesti tunjuk jalan kerja ni untuk kita dapat satu markah. Ini konsep. Ini cikgu panggil konsep. Bila markah konsep ada, jadi markah jawapan akan betul. So nak double check, boleh ambil kalkulator. Okey, ambil kalkulator, masukkan soalan dia tadi kan, 43 darjah, tekan balik ni, 30 minit, tekan je, tekan balik sekali lagi. Walaupun dia keluar bulat-bulat macam ni, dia faham, kalkulator faham, ini darjah, ini minit. Tekan sama dengan, masih lagi dalam unit tu, kamu just tukar balik kepada darjah. So dapat 43.5 darjah. Okey guys. Okey, baik. Seterusnya kita pergi pula pada contoh lagi satu. Contoh ni dia bagi kita guna kalkulator. Maksudnya dia kata gunakan kalkulator saintifik untuk menentukan nilai-nilai berikut dalam 4 tempat perpuluhan. Maksudnya selepas kita tukarkan dia nanti, kita kena ambil 4
tempat perpuluhan untuk jawapan. Yang ni pun penting ya. Kerana selalunya apa yang cikgu nampaklah dalam PT3 ni, dia banyak nak kamu faham konsep. Jadi kalau kamu faham konsep, InsyaAllah jawapan kamu akan betul. Okey? Baik, so apa yang kita kena buat dah? Dia kata boleh guna kalkulator. Hampa pun ambil lah kalkulator kan? Tunggu apa lagi? Okey, ambil kalkulator. Tekanlah sin 45 darjah 6 minit, tekan balik sekali lagi. Kemudian tekan sama dengan, so kat sini bakal dapat 0.7083. Cikgu nak sampai 4 je. 0 depan je kira. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi 0.783. So, sebab dia nak 4 tempat perpuluhan, so kat situ kita akan dapat 0.7083. Okey, itu nilai bagi sin 45 darjah 6 minit. Kita pergi pula pada soalan B. Soalan B dia minta cos 20.7 darjah. Kat sini tak ada minit, jangan duk gatai-gatai bubuh pula nah. Okey, so hampa tekanlah cos 20.7. Tak payah tulis darjah pun tak apa, dia dah faham. Okey, so kita dapat kat situ 0.9354. Okey, tengok nombor sebelah dia, kalau dia kecil daripada 5 tak payah tambah 1. So jadi kat sini kita akan dapat jawapan dia adalah 0.9354. Okey, next kita pergi soalan C. Tangent 64 darjah 12 minit. Okey, ada darjah, ada minit. So ambil kalkulator, masukkan balik tangent 64 darjah 12 minit. Okey, so tekan sama dengan, so hampa dapat 2.068. Okey, so kat sini kalau hampa tengok, hampa nak tempat perpuluhan, depan yang kira tau, tempat perpuluhan tu di belakang je kita nak kira 4 number. 1, 2, 3, 4. Tengok 5, tengok sebelah 5. Sebelah 5 besar daripada 1. Jadi kalau besar daripada 1 pula mengapa ingat. Besar daripada 5, jadi hampa kena plus 1 dekat 5 ni. So 5 tambah 1 dapat 6. Jadi jawapan dia adalah 2.0686. Okey, so senang je. Itu cara kita nak guna kalkulator saintifik untuk kita mencari dan menentukan nilai-nilai berikut. Okay guys, so tunggu untuk video seterusnya kerana kita akan cuba 1-2 soalan kebat. Okay guys, so jumpa lagi untuk video seterusnya. Jangan lupa subscribe channel cikgu ni dan share lah dengan kawan-kawan hampa. Kalau hampa rasa benda ni senang untuk hampa faham, hampa share. Dan kalau hampa rasa hampa tak faham, hampa rasa macam apa benda cikgu nak mengapu ni, hampa tolonglah komen kat bawah supaya cikgu boleh tahu apa yang hampa tak faham dan cikgu boleh buat penambahbaikan. Okay, kalau tak nanti aku ni macam syok sendiri ya. Okay guys, so kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Bye and Assalamualaikum.